الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت عليك كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما مع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. Kecuali kerana rahmat daripada Tuhanmu, sesungguhnya kurniaan-Nya ke atasmu Muhammad sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang sama dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu membuatnya walaupun mereka saling bantu-membantu. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan pelbagai perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air daripada bumi untuk kami, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan sungai yang mengalir deras di celah-celahnya, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan dengan kami, atau engkau mempunyai sebuah rumah dibuat daripada emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab
untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa yang diangkat menjadi Rasul, dan tidak ada sesuatu yang menghalang manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutuskan seorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, pasti kami turunkan kepada mereka malaikat daripada langit untuk menjadi Rasul. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu semua. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Mujizat yang 9 itu ialah tongkat, tangan, belalang, kutu, katak, darah, banjir besar, laut dan gunung Sinai. Allah SWT mengingatkan manusia tentang belas kasihan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, bahawa Dia mengutus Rasulnya kepada mereka daripada bangsa dan jenis mereka sendiri, agar mereka dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Dengan demikian, dialog dan perbicaraan antara mereka dengan utusan Allah akan berlangsung dengan baik. Seandainya Allah mengutus Rasulnya itu daripada kalangan malaikat, tentu saja mereka tidak akan dapat bersemuka dengannya dan tidak pula dapat memahaminya. Hal ini sama dengan yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain seperti surah Ali Imran Surah 3 ayat 164, At-Taubah Surah 9 ayat 128 dan Al-Baqarah Surah 2 ayat 151 dan 152. Kerana itulah dalam ayat berikut ini disebutkan oleh firman-Nya, katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang. Surah Al-Isra ayat 17, Surah 17 ayat 95, iaitu sebagaimana kamu berjalan-jalan di bumi, dan firman-Nya, nescaya kami turunkan kepada mereka malaikat daripada langit untuk menjadi Rasul. Surah Al-Isra Surah 17 ayat 95, iaitu daripada jenis malaikat. Walaupun kamu adalah jenis manusia, maka kami utus Rasul kami kepadamu daripada kalangan kamu sendiri sebagai kasih sayang dan rahmat daripada Allah bagi kamu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Surah Al-Isra Surah 17 ayat 96. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada nabinya cara berhujah terhadap kaumnya untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikannya kepada mereka, bahawa sesungguhnya Allah Maha menyaksikan antara Dia dengan mereka, dan Dia Maha mengetahui semua yang disampaikan kepada umatnya. Seandainya dia dusta dalam penyampaiannya itu, nescaya Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang keras, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan sekiranya dia Muhammad mengadakan sebahagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Surah Al-Haqqah Surah 69 ayat 46 hingga 44 hingga 46. Firman-Nya pula, sungguh Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Surah Al-Isra Surah 17 96 ayat 96, maksudnya Dia Maha mengetahui sesiapa di antara mereka yang berhak mendapatkan nikmat, kebaikan dan petunjuk, serta siapa yang berhak mendapatkan kecelakaan, kesesatan dan keburukan. Kerana itulah dalam ayat berikutnya disebutkan, dan sesiapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan sesiapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka
selain daripadanya, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Tiap-tiap kali menyala api Jahannam itu akan padam. Kami tambah lagi nyalaannya bagi mereka. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 97. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun, dan tidak pula mengangkat seorang khalifah, melainkan ia mempunyai dua puak, iaitu puak yang memerintahkan dan mendorongnya melakukan kebaikan, dan puak yang memerintahkan dan mendorongnya melakukan keburukan. Orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mengandungi beberapa pengertian, antaranya seorang hakim atau pemimpin wajib memilih suatu kumpulan masyarakat yang dikenali takwa, amanah dan memberikan nasihat yang akan mendekatkan mereka kepadanya untuk diajak bermusyawarah dalam pelbagai persoalan. Imam Ahmad berkata, Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Ismail bin Umar daripada Nufai telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, dikatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zat yang membuat manusia berjalan di atas kaki-kaki mereka sangatlah berkuasa untuk membuat mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Abu Hurairah, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat beberapa orang sahabatku mendatangiku, kemudian mereka disingkirkan daripada telaga, maka aku katakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mereka sahabatku. Allah menjawab, kamu tak mempunyai pengetahuan tentang yang mereka kerjakan sepeninggalanmu. Mereka berbalik ke belakang murtad. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqallahul azim.